إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا ببركة علومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Kita nak baca ni, nama dia Bidayatul Hidayah. Bidayatul Hidayah, permulaan bagi hidayah, permulaan jalan pertunjuk kepada Allah Ta'ala. Mula-mula sekali. Wallahu a'lam, kita ada ke tidak tahu. Kitab ni karangan Imam Ghazali, Al-Imam Al-Hujjatul Islam, Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali, yang wafat pada tahun 505 Hijrah. Al-Imam man yasihu iqtida'u bih, mereka yang sah diikut akan dia dipanggil imam. Pada awal Islam, golongan agama pecah kepada dua. Yang pertama, gelaran mereka ialah imam. Yang kedua, gelaran mereka ialah salaf. Banyak sangat orang yang ahli agama, maka tak tahu siapa yang boleh jadikan petunjuk, siapa yang boleh diikut akan dia. Maka manusia zaman itu pecah dua. Yang pertama, golongan dipanggil imam. Yang kedua, golongan dipanggil sebagai salaf. Dan imam pula dipecah kepada bermacam-macam kategori imam. Ada dipanggil imam, dipanggil faqih, imam yang faham tentang fiqh. Maka timbul masyhur, popular sampai sekarang ialah 4 mazhab. Itu Imam Syafi'i, Imam Malik, Abu Hanifah dan Imam Al-Hambali. Walaupun dalam tu banyak ulama fiqh, tapi yang popular ni tinggal 4 saja. Wallahu a'lam. Adapun hadis, jadi imam hadis pula. Tapi Imam Muhaddisin, seperti Imam Bukhari, Imam Muslim dan lainnya. Adapun tafsir pula ada Imamul Mufassirin, seperti Ibn Abbas dan seterusnya yang lainnya. Sebab tu kita lihat kadang-kadang walaupun imam fiqh popular dalam dunia Islam, Imam Syafi'i contoh dia tidak ada karang kitab tafsir, sebab dia lebih cenderung kepada ilmu fiqh. Maka dia panggilkan Al-Imam Syafi'i dengan makna itu imam bagi ilmu fiqh syariat Islam. Ada juga ulama mufassirin popular, masya-Allah, itu pada awal Islam, seperti Ibn Jarir At-Tabari. Dia tidak ada mazhab, tapi dia popular dalam imam berkaitan mufassirin. Begitu juga Imam Bukhari, walaupun dia cukup popular dengan hadisnya, tak seperti mana popular Imam Syafi'i, kita berkaitan dengan hadis. Tetapi Imam Bukhari digelar sebagai Imam Muhaddisin, Imam Muhaddisin. Jadi kategori imam lah. Yang kedua ialah kumpulan salaf. Kumpulan salaf mereka yang tidak lari daripada murajaah dengan imam-imam, murajaah kepada imam-imam, dan tidak ada seorang pun mereka yang ada mazhab, sebab mereka bukan orang yang dapat mengumpulkan keseluruhan bab dalam satu bidang yang mereka tepuri, yang mereka tempuhi. Sebab itu tidak dapat gelar al-imam. Sekalipun Imam Bukhari dalam mawan salaf, dia mati pada tahun 260 Hijrah, sehingga riwayat 245 Hijrah dan sebagainya. Duduk di dalam kandang dipanggil salaf, tapi tak dipanggil Imam Bukhari as-Salafi, tak ada. Kenapa saudara? Sebab
Salafi ialah golongan orang yang cukup tertib dalam ibadat dia, cukup tertumpu dalam ibadat dia, dan mahir dalam satu bab, tetapi tidak naik tangga imam. Itu kenapa mereka tidak dapat diikuti secara baik, sebab mereka bukan golongan imam. Seperti mana mana-mana ilmu-ilmu yang lain lah, dia ada imam-imam dia beza baik. Itu dipanggil gelaran imam. Adapun hujjatul Islam, kita tengok tempat. Ada mereka dapatkan dengan sebab hujjatul Islam, ada mereka dapat gelaran Syekhul Islam, ada mereka dapat gelaran sebagai panggil Najmuddin. Semua tu ada gelaran. Ada pun orang kita Melayu dia buat nama dia Najmuddin, Zainul Abidin, itu semua gelaran, dia bukan nama. Jadi bila orang tu dia jadi pakar rujuk bagi ibadat, maka digelarkan akan dia Zainul Abidin. Kalau orang itu dia jadi pakar rujukan bagi agama, maka dia panggil Najmuddin, bintang bagi agama. Orang kita kadang-kadang semayang pun tidak juga, sembayang pun tak reti lagi, tapi dah dapat nama kepada Najmuddin. Itu bintang agama. Allah a'lam saya. Adakah benda ini dibenarkan ataupun tak dibenarkan? Sehingga kata mereka tak boleh, sehingga kata mereka boleh. Wallahu a'lam. Seperti gelaran Syekhul Islam. Kadang-kadang tu bila orang tu tidak ada makam Syekhul Islam, kita beli gelaran Islam, maka setengah ulama seperti Sultan Mula Ali Qari mengatakan kafir orang yang menggelarkan seseorang itu Syekhul Islam jika dia tidak mempunyai kelengkapan dalam Islam. Kerana Syekhul Islam ialah guru Islam. Dari segala ilmu berkaitan dengan Islam letak di dia. Kita panggil Al-Imam Syekhul Islam sebagainya lah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, hujjatul Islam ialah mereka yang mempunyai hujjah-hujjah yang menyelamatkan Islam daripada segala ajaran-ajaran yang menyeleweng. Itulah mereka sepatutnya dibekalkan dengan, mereka kena mensiapkan perbekalan sebagai hujjatul Islam, dan sekurang-kurangnya 300,000 hadis, tidak menempati pada pihak riwayat dan tidak menempati juga pada pihak yang lain. Dia semata-mata hadis sahaja. Dia beza di antara Al-Hafiz, Hujjatul Islam, cenderung Syekhul Islam, Waliyuddin dan sebagainya. Dalam masalah hadis ada peringkat-peringkat dia. Ada peringkat dia panggil hadis yang dikenal sebagai rawi, yang banyak daripada yang tak kenali banyak lagi, dia panggil Al-Hafiz juga. Ada yang menghafal 1,000 hadis pun dia panggil Al-Hafiz juga. Tetapi bila itlaq hadis Al-Hafiz, biasanya orang tu dia kenal perawi hadis lebih daripada daripada yang tak dikenali akan dia. Sebab nak mengenali perawi hadis lebih payah daripada mengenali hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila dia mengenali hadis dan matan-matan hadis dan sebagainya, maka baru dipanggil sebagai al-faqih fil hadis. Bukan al-faqih kita ilmu fiqh dah, dapat al-faqih. Dia kena hafal 200,000 hadis berserta dengan sekalian riwayat-riwayat dan lain-lain dia. Allah a'lam saya dah. Al-Islam maklumlah, yakni mereka yang melengkapi ilmu berkaitan dengan ibadat. Ibadat pecah kepada dua, ibadat zahir dan ibadat batin. Ibadat badan zahir pecah dua, ibadat badaniah dan ibadat amaliyah, dan ibadat batin, ibadat tauhid, dan ibadat kepada dia iaitu ibadat ilmu sufi ataupun ilmu tasawuf. Jadi keempat-empat benda ibadat ni nak dapatkan dengan hujjatul Islam, dia mesti ada karang kitab yang melengkapi tak perkara ni. Ilmu berkaitan dengan ibadat zahir, ilmu berkaitan dengan ibadat batin, ilmu berkaitan dengan tauhid, ilmu berkaitan dengan tasawuf. Yang dia karang keempat-empat judul kitab tadi itu membuktikan yang dia tidak ada ciplak, dan dia tidak ada plagiat, dan dia tidak ada tiru sana tiru sini, dan dia mesti amanah dengan ilmu dia, dan tiap-tiap tempat ambilan dan rujukan dia mesti dia nyatakan mana dan ke mana. Kalau kata dia ambil daripada kitab Imam Syafi'i, dia kata mana qalahu Syafi'i. Kalau ambil daripada siapa dia? Seperti orang yang terawal daripada dia, seperti mana Imam Syairazi waqala Syairazi, ataupun seterusnya lah. Dia mesti nyata ke tempat ambilan dia. Ini ilmu dia kena amanah. Jangan ilmu tu orang punya, dia buang nama orang, dia ambil ilmu tu dalam kitab dia, dia kata dia punya, ataupun dia tak kata dia punya, cukup dengan di depan kitab dia kata kitab ini dikarang oleh aku. Itu semua dipanggil orang plagiat, atau orang apa? Orang cetak rompak. Dia panggil ilmu dia tak berkat, seperti mana disebut dalam kitab Al-Fariq Bainal Musannif was Syariq.
yang dikarang oleh Imam Mujahid As-Suyuti. Dia kata dia karang sebuah kitab khas bagaimana kita nak mengenali orang yang mengarang kitab, bagaimana kita nak mengenali orang yang ciplak, ini orang yang curi ilmu orang ataupun curi harta intelek, ya. Sebab tu kita lihat banyak kitab dikarang, banyak buku dikarang, tapi hanya sekadar memenuhi pusat-pusat jualan saja, ataupun kadang-kadang tu kita beli untuk memenuhi rak-rak buku saja, untuk dibaca, untuk diamalkan agak sukar. Untuk Allah tidak ada keberkatan pada kitab yang dikarang. Seperti mana kita maklum kitab Bidayatul Hidayah yang kita baca depan kita sekarang ni, telah dikarang oleh Imam Ghazali yang wafat pada tahun 505 Hijrah. Seolah-olahnya kitab ini sudah hampir 1000 tahun, tapi masih lagi menjadi rujukan, menjadi bahan bacaan, dan ramai mereka yang mengamalkan isi kandungan dia berjaya, alhamdulillah, di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam baik. Nama dia gelar Abu Hamid. Nama dia Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Dia sezamannya Imam Al-Bughawi. Imam Bughawi lebih kepada tafsir, hadis dan fiqh, dia lebih kepada Hujjatul Islam. Wallahu a'lam bissawab. Nama dia Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Allah Ghazali nama kampung dia. Tusi nama daerah dia. Wallahu a'lam. Kat Malaysia kita banyak sangat pelagiat. Ada yang dapat gelaran Tokoh Ma'al Hijrah pun kaki pelagiat juga. Ambil kitab karangan orang, terang-terang bubuh nama dia, buang habis semua nama pengarang asal. Pun ada juga berlaku. Allah a'lam saya. Macam-macam. Ada yang dapat gelaran doktor kat Malaysia ni pun banyak juga popular. Termasuk Iki, Masya Allah. Terhebat gelaran-gelaran yang diberi. Bila kita cek kitab karangan mereka, lebih banyak kepada pelagiat. Ambil karangan orang lain, lepas tu buang, terbubuh nama sendiri. Banyak. Allah Akbar. Kita pun tak tahu macam mana dia berlaku dia. Tu dia panggil rompakkan. Dia panggil mencuri harta intelek. Na'udzubillah min zalik. Baik. Al-Muqaddimatu. Bismillahirrahmanirrahim. Telah berkata Imamul Alim Al-Alama Hujjatul Islam wa Barakatul Anam Abu Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullahu ta'ala. Ini pendahuluan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, Allah Tuhan yang bersifat dengan pemurah, lagi pula bersifat dengan pengasih. Telah berkata Imam Al-Alim Al-Alama Hujjatul Islam Barakatul Anam Abu Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullahu ta'ala. Baik. Segala puji bagi Allah, sebenar-benar pujian. Salawat dan salam tercurah kepada sebaik-baik penghulunya, sebaik-baik makhluknya, yakni makhluk Allah. Penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia nak dapat gelaran tu semua, Al-Alim, Al-Imam, Al-Alamah, semua dia ada karang kitab. Jadi kitab-kitab dia tu mencukupkan syarat gelaran imam tu ada di dia. Tu kita juga dengan Al-Alim, Al-Alamah, apa-apa gelaran lah. Kita nak gelar ni syekh ke apa-apa. Tu dia kena pastikan kitab karangan dia tu sudah menampakkan ciri-ciri karangan dia tu ada di zat dia, baru dapat gelaran Al-Imam. Orang kita main gelar-gelar saja, Padahal kita main gelau-gelau saja, gelau-gelau ni gini ni syekh ni apa semua. Jadi orang belakang tertipu, orang yang tak kenal keadaan tertipu. Dia ingat syekh sungguh. Rupanya tok syekh saja, kan. Tu bahaya. Wallahu a'lam dah. Satu termasuk jenayah dalam agama juga tu. Satu panggil jenayah dalam agama juga. Itu juga. Kita panggil gelar-gelar imam, padahal dia kadang syarat sah sembahyang pun tak ingat lagi. Tu syarat sah sembahyang pun tak ingat, syarat wajib sembahyang pun tak tahu mana lagi. Cuma semata-mata dia ikut orang tu, boleh baca elok sikit apa semua, jadi imam. Kita pun gelar dia imam. Itu boleh merosakkan agama, sebab bila kita gelar imam, orang tak tahu apa-apa, latar belakang dia. Tu akan bertanya masalah dengan dia, ataupun merujuk masalah-masalah dengan dia. Tiba-tiba dia jawab yang ketidakan ilmu. Tu maka dia rosak. Fadallu wa adallu, seperti sebut dalam hadis,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa adalla wa adallu. Dia sesat dan menyesatkan orang lain. Kena jagalah. Kena jaga, jangan mudah-mudah buat gelaran, kerana gelaran itu dia ada syarat-syarat dia. Wallahu a'lam. Nak karang kitab pun ada syarat-syarat dia juga. Bukan main karang sembarangan saja. Itu orang sekarang dia main karangnya sebab banyak meleceh pula. Tak ada kadang-kadang tu kitab tasawuf tu, kitab hikam. Bila kita siasat, masya-Allah, dia ambil cetakan daripada Indonesia. Dia banyak cetakan Indonesia kan. Dia ambil sana, dia campur sini, dia tolak sana, dia tu bagi sana, dia macam-macam nak saja. Banyak sangat berlaku dah. Wallahu a'lam saya. Sebab tu kena jaga molek lah. Nak gelar-gelar tu apa, kena jaga molek. Kalau gelar muqayyad, buat muqayyad. Kalau tidak muqayyad, ghair muqayyad. Wallahu a'lam saya dah. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala lagi. Segala puji bagi Allah sebenar-benar pujian. Salawat dan salam tercurah kepada sebaik-baik makhluknya makhluk Allah, penghulu kita Nabi Muhammad, dan juga kepada keluarga dan para sahabatnya dan pengikut-pengikutnya. Ketahuilah wahai saudaraku yang sangat berminat dan mempunyai perhatian dalam mencari ilmu. Mana-mana saudara aku, kata dia, yakni saudara dalam Islam. Saudara sunni, saudara dalam Islam, bukan saudara penasab. Itu bukan saudara pada nasab, melainkan yang baca kitab dia ni orang yang ada keturunan dia, maka dia kena kira saudara. Saudaraku, saudara dalam nasab dan saudara dalam Islam. Dapat dua. Ada pemacam kita ni saudaraku, ini saudara dalam Islam. Inna dina inda, dia panggil innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang yang bersaudara, orang yang mukmin itu bersaudara. Orang mukmin yakni bersaudara. Baik. Yang sangat berminat dan yang sangat mempunyai perhatian, atau yang mempunyai perhatian, mempunyai perhatian dalam mencari ilmu, Nabi ada sebut dalam hadis dia apa dia, kun aliman au muta'alliman au muhibban au mustami'an, wa fi riwayatin au muhibban lil ilmi wala takun khamisan. Tapi ada riwayat yang maksud ialah kun aliman, satu, jadilah kamu orang yang alim, jadi kamu orang yang belajar, dan jadi kamu orang yang mendengar, jadi orang yang berilmu tu orang yang belajar. Adapun orang yang mendengar, dia tak ada ilmu, dia cuma ada maklumat saja. Sebab tu kadang-kadang dia tanya mana rujukan, dia tak boleh nak jawab. Siapa dalil, tak boleh nak jawab. Patu alasan dia, aku dengar ustaz cakap dia. Itu dia panggil maklumat, bukan ilmu. Jadi maklumat ini tidak boleh dijadikan asas kepada ibadat. Kenapa? Sebab dia tidak mempunyai dalil yang kuat, ataupun dipanggil sebagai taklid, dia panggil. Dia tidak dijadikan asas kepada ibadat sebab dia bukan ilmu. Dia asas bagi ibadat, dia mesti ilmu. Tu kata syekh sekian-sekian dalam kitab sekian-sekian, kalau macam ni batal, kalau macam ni sah. Itu dia panggil pun masih taklid lagi. Itu pun dia panggil masih taklid. Kerana sekurang-kurang orang awam, dalam kitab Al-Lumat bagi Imam Syairazi, kitab Al-Usulul Fiqh, sekurang-kurangnya orang awam dia kena mengetahui kan asas dalil ataupun asal dalil ibadat yang dia buat. Kalau aku sembahyang, apa dalil Quran dia? Kalau aku sembahyang, apa dalil hadisnya? Kalau aku puasa, apa dalil Qurannya? Kalau aku sembahyang, apa dalil hadisnya? Kalau aku sembahyang sunat rejab, apa dalil Qurannya dan apa dalil hadisnya? Kalau tak ada, jangan kata sunat, kata bab lain. Aku ikut salaf atau aku ikut imam. Jangan cakap aku ikut Nabi. Nabi ada buat sembahyang sunat rejab, jangan cakap lagu tu. Sebab daripada kita bimbang, Nabi tak buat, kita buat, jadi bida'ah. Bila orang tegur bida'ah, kita marah. Padahal memang confirm itu benda bida'ah. Maka jangan kita kata Nabi punya, kita kata saya ikut imam sekian-sekian. Baru kita panggil apa dia? Dia panggil berdisiplin ketika mengeluarkan dalil atau berbuat ibadat. Tekak itulah terus terang tekak. Saya ikut Imam Syafi'i, dia ada sembahyang sunat rejab, contoh. Imam Syafi'i tak buat, contoh. Jadi jangan cakap ni Nabi Muhammad SAW tak boleh. Sebab itu memang confirm lah bida'ah yang Nabi tak buat, jangan. Ataupun saya ikut hadis Nabi dalam bab mafhum dia. Itu kenapa dia sembahyang sunat mutlak, dia tak kira hari, dia tak kira bulan, dia tak kira tahun, dia tak kira umur hidup tak hidup. Dia bila-bila nak buat, kau boleh buat. Maka kumpulan sembahyang sunat rejab ni sembahyang sunat mutlak, ikut hadis Nabi sebagainya.
mesti kena ada asas dalil. Tu baru orang lepas dipanggil taklid dan seterusnya lah. Wallahu a'lam. Tu sekurang-kurang dimiliki oleh orang awam. Kalau tidak, dia tak panggil orang awam, dia panggil bawah daripada orang awam. Wallahu a'lam sayang baik. Qala Mu'alib rahimahullahu ta'ala. Tu baru dipanggil orang yang mencari ilmu, yang telah menunjukkan himmah. Telah menunjukkan himmah yang tinggi, menunjukkan himmah, semangat yang tinggi, yang kuat, dan rasa sangat dahaga. Rasa sangat dahaga terhadap ilmu pengetahuan, terhadap ilmu, pengetahuan, terjemahan dia. Jadi tak faham apa dia ilmu, ambil di pengetahuan. Tak faham apa dia ilmu, ambil di pengetahuan. Orang kita Melayu dia suka tambah. Kalau pengetahuan lain, ketahui lain, mengetahui lain, beritahu lain. Jadi kalimah dasar dia ialah kalimah tahu. Kalimah dasar, kalimah tahu. Bila tambah mengetahui, jadi kata kerja. Bila tambah ketahuan, jadi kata kata dia panggil kata nama terbitan. Kalau ditambah kalimah tahu dengan mengetahui, pengetahuan, itu makna apa? Allah alam. Tu kembali kepada ilmu tata bahasa Melayu lah. Apa kaedah bahasa Melayu tambah imbuhan kata peng dengan an. Tu kalimah asal dia ialah tahu, tambah peng, tambah an, jadi pengetahuan. Wallahu alam saya. Qala Mu'alib rahimahullahu ta'ala. Orang Melayu tambah imbuhan kata pe dengan awan tu mana apa? Orang Melayu tambah asal kalimah tahu, tambah peng dengan an, jadi pengetahuan. Mana apa? Tak ada orang Melayu sini, semua Arab kata. Wallahu alam dia. Tak ada sini pakai bahasa Malaysia, tak ada. Wallahu alam dia. Atau orang kita Melayu sendiri gagal memperjuangkan bahasa Melayu sebab sibuk dengan bahasa Inggeris ya. Sibuk dengan bahasa orang, sibuk dengan bahasa antarabangsa, bahasa sendiri pun habis atau ke mana pergi. Wallahu alam dia. Qala Mu'alib rahimahullahu ta'ala baik. Seandainya engkau berniat dengan mencari ilmu itu untuk berlumba-lumba, satu, matlamat ilmu dicari. Dan yang kedua, mendapatkan kemegahan. Coba. Dan terkemuka di kalangan kawan-kawan. Tiga. Dan untuk menarik perhatian orang ramai terhadap dirimu. Dan menghimpunkan akan kekayaan dunia dengan ilmu yang kau belajar. Allahu Akbar. Mu ni apa nak jadi? Maka sebenarnya engkau telah berusaha menghancurkan agamamu. Itu tiga perkara tu. Tiga perkara. Jangan gaduh ke sijil, gaduh ke ilmu. Tu sijil tu bukan tanda kita berilmu. Sijil tu tanda kita belajar. Jangan jadikan ilmu sijil tanda kita berilmu. Sijil jadikan tanda kita belajar saja. Jangan jadikan sijil punca pendapatan. Kerana kita jadi orang yang berusaha untuk menghancurkan agama. Ini kita lihat banyaklah. Akhirnya orang mengaji tinggi-tinggi, sudahnya jual agama, tipu manusia dan sebagainya. Alhamdulillah. Menzalim. Tak kira sama ada ngaji agama ke tak agama. Ngaji agama tu lain, beramal agama lain, orang beragama lain, tak sama. Mengaji agama tak nanti kita. Orang Talib Barat pun mengaji agama juga, kan? Tu dia lebih alim daripada kita kadang-kadang. Tu Kasim Ahmad tu walaupun sesat lagi tu pun dia karang buku juga berkaitan dengan anti hadis dia. Kita yang tak sesat ni pun karang buku pun tak ada, kan? Tu orang alim lain, orang beragama lain, orang agama lain, orang yang beragama beramal dengan agamanya lain. Yang tak sama tu. Qala Mu'alib rahimahullahu ta'ala. Berapa perkara tadi? Pertama, mencari ilmu untuk berlumba-lumba. Yang kedua, mencari ilmu untuk mendapatkan kemegahan. Ketiga, mencari ilmu untuk terkemuka di kalangan kawan-kawan. Dan keempat, untuk menarik perhatian orang ramai terhadap dirimu. Dia panggil apa kita? Popularity. Mencari popularity. Tu baik. Wallahu a'lam saya. Dan yang kelima, keempat, kelima, dan menghimpunkan akan kekayaan dunia. Kelima. Tu 5 perkara ni dia ada hadis dia. Tapi tidak naik tangga tarikh sahih.
Dia naik tangga hasan, setengah riwayat mengatakan naik tangga dhaif dia. Naik tambah dia panggil hasan dia ghairi saja. Wallahu a'lam saya. Ada hadis dia. Riwayat Imam Tirmizi ada. Tu. Dan Imam Darimi ada. Kalau tak salah saya. Tapi yang Tirmizi tu sahih lagi tak dia ada sini. Dalam Kitabul Ilmi. Baik. 5 perkara ni kalau kita tuntut ilmu, baik. Maka sebenarnya engkau telah berusaha. Kau telah berusaha menghancurkan agamamu. Satu, itu pendapatan kita. Yang keduanya, membinasakan dirimu sendiri. Dua. Dan yang ketiganya, menjual akhiratmu. Dengan mendapatkan harta benda dunia. Baik. 3 perkara. Buat 5 perkara. Satu daripada 5 perkara, kebinasaan dia 3. Mencari ilmu untuk berlumba-lumba. Kesan dia 3. Apa dia? Menghancurkan agama, membinasakan dirimu sendiri, dan menjual akhiratmu. 3. Ataupun Muhammad ni mendapatkan kemegahan dengan ilmu tu, dia membinasakan 3 perkara. Yang pertamanya apa dia? Menghancurkan agama. Yang kedua, membinasakan diri. Yang ketiganya, menjual akhirat. 3 perkara tu. Na'udzubillah min zalik. Qala mu'alif rahimahullahu ta'ala. Dan seterusnya begitulah. Itulah yang berlakunya bagi mereka yang yang menuntut ilmu kerana 5 perkara tu. Na'udzubillah min zalik. Maka perjualanmu, meniaga kita tu adalah rugi. 1. Dan perniagaanmu poranda. 2. Dan guru yang mengajarmu adalah dikira menolongmu dalam membuat maksiat. Masya Allah. Guru kita tu dia mengajar kita agama, so sembahyang tahajud, apa semua. Rupanya guru kita tu pembekal maksiat, pembekal alat maksiat kepada kita. Dan ia juga akan merasakan kerugian. Ketika ini, guru yang mengajarmu itu laksana seorang yang menjual pedang kepada perompak. Rupanya guru kita tu bukan membekalkan agama, tapi membekalkan pedang kepada perompak, seperti mana sabda Nabi SAW, man aana ada maksiatin walau bisyatri kalimatin kana syarikan lahu fiha. Dengan artinya, sesiapa yang menolong orang lain melakukan sesuatu maksiat walaupun hanya dengan setengah kalimah, maka orang itu dikirakan berkongsi di dalam melakukan maksiat tersebut. Dia panggil syarikan fil ismi. Sini syarikan lahu. Kalau bab niat dia panggil syarikan fil ismi. Dia bersyarikat dengan perkara-perkara maksiat. Na'udzubillah min zalik. Wallahu a'lam saya deh. Sebab kita payah sungguh deh. Jangan saya sungguh. Tolong orang. Tiba-tiba dalam majlis kali kahwin tu ada maksiat. Habis boleh kita belaka. Habis boleh kata kita nak jual nama apa? Nak jual nama apa? Nama baik. Dengan dia panggil benda baik tu. Dia panggil niat benda jahat untuk baik, dia panggil dia tetap jadi jahat. Dia kata Syekh Abdullah Al-Haddad, pengarang kitab Risalah Al-Mu'awanah, dalam kitab beliau pada muka surat yang ketiga dalam bab niat. Dia panggil benda tu jahat. Macam kadang-kadang kita balik kampung, tu ziarah adik-beradik kita, dia bini dia tak tutup aurat. Jadi bila kita nak tegur, kita pun terasa dah mati. Niat kita apa? Kalau kita tegur jadi bergaduh adik-beradik, kata dia. Kan? Jadi jangan tegur. Kalau tegur kita gaduh-gaduh, kita nak gaduh-gaduh lah. Kita diam sudahlah. Waktu kita niat kita baik, tak nak gaduh-gaduh dah. Tapi anak adik perempuan dia apa? Adik bini kita tu, ataupun apa? Isteri adik kita atau isteri abang kita, semua tu dosa yang dibuat boleh kita belaka. Dia panggil syarikan fil ismi, bersyarikat dengan dosa. Kan? Kalau tak nak, Nabi kata kalau tak nak juga kena benci dalam hati. Macam mana benci dalam hati? Tidak boleh jumpa sama dia sama sekali. Tidak boleh jumpa dia sama sekali.
Itu jalan Islam. Tidak dinamakan sebagai memutuskan silaturahim, bahkan dialah yang memutuskan silaturahim. Seperti mana disebut oleh Imam Syazili, yang dinakalkan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin dalam bab nikah. Man zawwaja karimatahu min fasiqin faqad qata'a rahimaha. Barang siapa yang mengkahwinkan anak perempuan dia dengan laki-laki yang fasik, sesungguhnya dia telah memutuskan hubungan silaturahim. Jangan kita tafsir silaturahim dengan akal kita, sebab besok di akhirat akal kita tidak mampu untuk menjamin kita lepas daripada seksa Allah Ta'ala, melainkan agama saja yang mampu melepaskan kita daripada azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita pergi kena kahwin, tengok Masya Allah dengan niat nak buat baik, tolong dalam tu penuh dengan maksiat. Ada karaoke campur lelaki perempuan, kita kata kalau tegur takut jadi gaduh. Dosa hak dia buat semua tu boleh kita sama. Na'udzubillah min zalik. Saya dah kan, kalau nak pergi juga dia kena niat dakwah. Lain pintu tutup, tak nak buat apa dah. Kalau nak pergi juga niat dakwah, kena pergi sana kena tegur lah. Benda ni benda mungkar. Kalau takut tegur dengan mulut, tegur dengan risalah. Buat satu template hukum berkaitan dengan kena kahwin. Bukalah kitab kepada Kifayatul Mubtadi, hukum buat kena kahwin. Apa perkara muka yang dilarang oleh Islam, bawa dalam template bagi. Bukanlah kitab tak cukup juga, tubiklah kitab Sahih Bukhari berkaitan dengan ahkamul walimah. Tengok macam mana. Ambillah kitab fiqh apa Tufatul Wahab dan Kitabul Iqna dalam bab nikah, dia berkaitan dengan hukum walimah, ahkamul walimah, apa yang diboleh, apa yang tak boleh. Buat template bagi, tengok ke dia. Sekurang-kurangnya adalah kita punya usaha dakwah tu. Baru kita boleh pergi dengan sebab dakwah, bukan dengan sebab tu redha atau dengan sebab apa dia, yakni suka. Bila kita pergi tu mana redha tu suka. Kalau kita dakwah tu mana tak suka. Sebeza situ dia panggil hadis Nabi. Cara nak tafsir hadis Nabi apa dia? Tu mar'a minkum munkaran tu. Tu falyughayyirhu bi yadi sampai akhir hadis baik. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala, man a'ana ala ma'siyatin walau bi syatrin kalimatin kana syarikan lahu fiha. Artinya, arti sabda Nabi SAW, sesiapa umum, laki-laki atau perempuan, tua atau muda, tapi mukhassis, umum makhsus, min wajhin, masuk di bawah kata man, iaitu apa dia, mereka yang telah baligh, mukallaf. Asal dia umum, laki-laki, perempuan, tua, muda, masuk belaka kan. Tu baik. Kemudian dia mukhasis kepada dia. Tu orang yang boleh dapat dosa tu ialah orang yang balik mukallaf saja. Yang tak mukallaf tak dapat. Tu maka dia panggil man, kadang-kadang ada makna umum, khusus min wajhin. Man a'ana, siapa-siapa yang menolong orang lain melakukan sesuatu maksiat, walaupun hanya dengan setengah kalimah saja. Tu bukan apa. Saja ingat. Tu setengah kalimah saja. Wallahu alam sahaja. Maka orang itu dikira berkongsi, bersyarikat di dalam melakukan maksiat tersebut. Na'udzubillah min zalik. Hadis siapa riwayat Ibnu Majah. Dalam kitab Diyah. Dan jikalau niatmu di dalam mencari ilmu itu untuk mencari keredaan Allah dan mencari hidayah, bukan semata-mata untuk pandai bercakap, maka hendaklah engkau bergembira kerana para malaikat telah mengembangkan sayap-sayapnya apabila engkau berjalan, dan ikan yang ada di dalam laut semuanya memintakan ampun bagimu, apabila engkau berjalan. Masya Allah, itu kelebihan dia. Itu kelebihan dia. Dan jikalau niatmu di dalam mencari ilmu itu untuk mencari keredaan Allah Ta'ala, itu mencari keredaan Allah Ta'ala, satu, dan mencari hidayah, dua. Itu bukan semata-mata apa dia, untuk pandai bercakap, maka hendaklah engkau bergembira. Kenapa pula bergembira? Kerana para malaikat telah mengembangkan sayapnya. Itu isyarat kata berapa dia panggil? Isyarat kata hormat. Itu isyarat kata hormat. Sehingga ulama tafsir mana apa makna sayap, mengembang sayap, yakni setengah kata hormat, setengah kata memuliakan. Kadang-kadang orang datang rumah kita, tahu dan datang,
Sampai depan rumah kita standby dengan payung dan sebagainya. Walaupun payung hujan pun tak ada, panas pun tak apa juga, kita main berpayung kan. Tu mulia je kita, hormat je kita, kagum je kita dengan dia, kita payung dia ada elok sampai depan rumah kita kan. Supaya kita muliakan akan dia. Jadi malaikat memuliakan orang yang untuk ilmu ini. Tu apabila engkau berjalan dan ikan yang ada di dalam laut, kenapa digunakan kalimah malaikat? Kenapa digunakan kalimah ikan di laut? Nak iktibar banyak mungkin iktibar banyak kot, wallahu alam saya dah. Tu ataupun iktibar orang yang muliakan kita ni orang yang tak ada dosa. Tu kalau orang yang ada dosa kadang-kadang dia muliakan orang juga. Tapi dia mulia dengan sebab apa dia? Orang tu pangkat dia tinggi, atau orang dia begitu kan? Atau orang tu pun something, atau bos something, maka orang yang something dia muliakan bos something juga. Tapi sini dia punya tak apa dia? Malaikat orang tak ada dosa, ikan orang tak ada dosa. Orang tak ada dosa ni, orang tu muliakan orang yang tu ilmu. Masya Allah, saya dah. Itu besarlah faedah, besarlah berkat dan sebagainya. Lepas tu jumlah ikan pula. Tu wallah alam saya. Tu satu manusia bersamaan dengan 1000 jin ke 100,000 jin bandingan dia dalam kitab Aqidatul Najin. Satu ekor jin bersamaan dengan 1000 malaikat atau 100,000 malaikat. Terlupa saya. Satu malaikat bersamaan dengan 1000 ekor ikan ataupun mungkin 100,000 ikan. Saya lupa tu antara 1000 dan 100,000. Kategori banyak dia. Tu bayangkanlah. Tu cuba saya tengok orang tangkap ikan di laut dia di Selat Melaka berapa ramai bot situ sepanjang Selat Melaka bot jaring saja, bukan bot mancing, bot jaring ikan saja daripada Johor sampai ke Pulau Pinang. Berapa ribu 7,000 bot besar kecil 7,000 campur bot pukat punda, bot pukat apa lagi, bermacam-macam pukat ada. Sekali dia pukat berapa ratus ribu ikan ni. Sampai sekarang tak habis-habis banyak lagi mungkin ada ikan ni. Wallahu a'lam saya. Itu pun pasal kita punya negara zalim tu. Kalau tak zalim lagi banyak lagi. Seperti mana sebut dalam kitab Munyatul Musalli dalam bab pemerintahan. Itu dia antara apa? Teluk tu punya banyak ikan sebab raja dia adil. Orang tak payah pergi pancing, pergi ambil ikan kat teluk tu. Ambil ikan. Tak payah nanti mak, tak payah nanti bapak, anak dan kita tak kata anak aja. Mak kata tak payah pergi, tak jangan kau pergi kedai mamak depan tu, kau pergi kat teluk tu, kau pergi ambil ikan dalam tu. Punya banyak berkat ikan ni. Tiba-tiba bila raja tu tengok ikan lalu banyak, dia kata boleh buat untung niaga, maka dia terniat untuk nak ambil, nak blok, tutup kawasan tu untuk dia. Tu bentuk bagi pergi ambil ikan, tak ada ikan. Cari ikan tak ada. Ada pun adalah satu 2 3 gitu. Hilang ikan tu dari. Lau kana ahlul qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama. Tidak pada zaman Sabak. Zaman pemerintahan Raja Sabak sampai Balqis isteri bagi Nabi Sulaiman. Dan Nabi Sulaiman mendidik Balqis bagaimana cara jadi pemerintah yang adil. Maka Balqis sebagai seorang pemerintah yang adil. Keadilan dinyatakan dalam kitab-kitab tafsir. Hebat tak hebat dia apa dia? Kalau seorang masuk dalam kebun, dalam hutan ke dan kebun ke, tu dia tak payah petik buah dia taruh belakul kat belakang dia saja. Jadi buah yang masak tu dengan sendiri akan jatuh dalam bakul gigi. Tak payah petik, tak payah apa. Itu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Boleh buka dalam kutub tafsir. Saya kata Abu Yazid dan kitab tafsir Ibnu Katsir. Tu dan kitab tafsir Mu'alib at-Tamzil bagi Imam Al-Bughawi. Disebut dalam kitab tu, dalam kitab tafsir Qurtubi pun ada. Disebut di tarik riwayat Ibnu Zaid. Mengatakan apa dia? Nyamuk nak masuk negeri tu tak boleh, mati. Sebab hawa dia terlalu bersih. Nyamuk nak masuk tak boleh. Kalau ada kuman senyap di kita sini, kita masuk ke negeri tu, kuman tu akan mati. Itu keberkatan negeri yang beramal, yang memperjuangkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bishawab. Itu original punya negeri, pemerintahan Islam. Ada panggil buka dalam kitab dalam Quran sebut Surah As-Saba. Ambil sana baca. Tu. Kalau ada syarah-syarah dia boleh kita tafsir ni Azhari lah. Karangan siapa dia? Karangan Dr. Hamka.
Tu Allah alam saya. Qala muallif rahimahullahu taala lagi. Itu jumlah cerita nak kira apa sebab Nabi Muhammad buat perbandingan malaikat. Kenapa yang buat tak? Apa yang buat perbandingan? Kerana sekalian manusia yang ada di muka bumi telah mengembangkan sayapnya, telah memuliakan akan dia dah. Sebab manusia dia pecah dua kumpulan, yang baik dan yang jahat. Malaikat tak ada yang jahat, baik semua. Ikan juga tak ada yang jahat, baik semua. Dan tadi ikan yang ketangkap dia maki, tak ada kecil ni. Tak ketangkap dia maki, celaka orang ni, tangkap aku tak ada. Baiknya ikan dia. Nak cerita apa dia? Hak baik-baik belaka yang puji orang tuntut ilmu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Semua tu memintakan ampun bagimu apabila engkau berjalan, masya-Allah dia. Tu. Tetapi sebelum itu, sebelum nak dapatkan kemuliaan malaikat, keampunan daripada ikan tadi tu, hendaklah engkau ketahui bahawa hidayat itu adalah buah daripada ilmu, dan bagi hidayah itu ada bidayah. Hendaklah engkau ketahui bahawa hidayat itu adalah buah daripada ilmu, dan bagi hidayat itu ada bidayah, ada permulaan, dan ada pula nihayah, kesudahan, dan ada zahir dan ada pula batinnya. Dan engkau tidak akan sampai kepada nihayatul bidayah kecuali setelah engkau melintasi bidayatul hidayah, dan engkau tidak akan dapat menyelami batin bagi hidayah kecuali setelah selesai daripada menyempurnakan segala urusan yang berkenaan dengan zahir hidayah itu. Hidayah ni bahasa Melayu mana apa? Orang Melayu panggil apa hidayah? Petunjuk-petunjuk ni benda apa? Petunjuk ni makna faham. Faham apa benda yang kita baca. Sudah panggil hidayah. Sekarang ulama mengenal hidayah bermakna ifham. Faham. Tu faham. Yang ni haram, Allah kata haram. Tapi langgar tu bab lain. Amal tu dia bab taufik. Hidayah ni cukup dengan faham sudah. Itu nama dia hidayah. Kita faham yang ni boleh, kita faham yang ni tak boleh. Dan kita faham daripada hadis ini, kita kena sembahyang sunat, kena buat lagu ni, kena buat lagu ni. Itu dia panggil faham, hidayah. Itu dia panggil hidayah. Kalau kita buat tak buat tu bab lain. Itu bab taufik. Kita dah faham dah benda ni haram, tapi kita buat juga sebab taufik tak ada. Kita faham dah benda ni sunat, tapi nak buat tak boleh, tu taufik tak ada. Ada mesti berhimpun dua dia baru jadi. Dia panggil taufik dan hidayah. Wallahu a'lam. Kata musannaf kita rahimahullahu taala, di dalam kitab ini akan saya sebutkan, kata pengarang, dalam kitab ni akan saya sebutkan bidayatul hidayah, permulaan jalan menuju hidayah. Tu dia hidayah dia pecah dua. Dia panggil hidayah ma'unah dan hidayah dilalah. Hidayah ma'unah dan hidayah dilalah. Supaya engkau cuba mengamalkannya. Baca dia kata engkau boleh mengamalkan dia, engkau cuba mengamalkan dia pada dirimu, dan supaya engkau dapat menguji hatimu. Itu dua lah faedah besar dia daripada petunjuk tu. Yang pertama sekali dapat mengamalkan pada dirimu, dan yang kau dapat menguji hatimu. Muduk mana sekarang? Sebab seandainya engkau dapati hatimu cenderung kepadanya, dan nafsumu mahu mengikuti arahannya, dan ia dapat memberikan perhatian yang sewajarnya, maka nanti engkau akan sampai kepada nihayatul hidayah. Kita baca buku ni, cenderung nak buat, cenderung nak amal, cenderung nak ikut aturan-aturan dia. Kita akan sampai kepada nihayatul hidayah, kemuncak petunjuk, hingga engkau mampu mengharungi lautan ilmu yang luas itu. Tetapi jikalau engkau mendapati hatimu tidak memberikan perhatian kepadanya, dan nafsumu suka berlambat-lambat dalam melaksanakan perintahnya, maka ketahuilah bahawasanya kecenderunganmu dalam menuntut ilmu itu hanyalah berpunca daripada nafsumu yang amarah,
Kerana nafsumu sebenarnya hanya tunduk kepada perintah syaitan dan yang terkutuk, yang mahu menipu engkau dengan bermacam-macam tipu helahnya, sehingga engkau akan terjerumus ke dalam jurang kecelakaan. Na'udzubillah min zalik. Allah Subhanahu wa ta'ala ada dekat lagi dah. Sedap macam kita ni. Betul-betul lah. Sedap. Antara kitab-kitab awal mengaji pondok dulu ni. Kitab-kitab awal mengaji pondok dulu. Pelita penuntut, Bidayatul Hidayah. Itu kitab tips. Dia panggil tips pendidikan pondok. Penting kitab. Banyak lagi lah, tapi antaranya kitab ni, Bidayatul Hidayah, dan kitab Pelita Penuntut. Ada persoalan saja? Surah ni apa? Al-Hijrah. Al-Hijrah. Nama surah pun tak ingat. Tak ada persoalan saya deh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم فكحنا في الدين وافتح لنا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.